Didik TV KPM. Selamat datang ke Kemahiran Sukan. Saya Hanif Miswan masih lagi bersama dengan anda untuk kita bawakan kemahiran sukan bola sepak. Dan seperti yang kita telah mulakan di episod sebelum ini, kami masih bersama di Sekolah Sukan Tunku Mahkota Ismail di Johor. Dan untuk itu sangat istimewa episod Kemahiran Sukan Asas Bola Sepak ini sebab kita bawakan yang terbaik untuk anda semua. Dan hari ini episod baharu akan kita kongsikan satu lagi proses pembelajaran yang baru dalam sukan bola sepak. Saya suka sebab banyak sekali aktiviti lain yang ditunjukkan bersempena dan sama dengan situasi dalam sukan, situasi permainan yang sebenar juga. Jadi itu sangat menarik untuk sama-sama kita aplikasikan dalam proses pembelajaran. Sebelum kita mulakan pada kali ini, saya nak jemput semua juga untuk terus patuh pada SOP. Pastikan persekitaran kita selamat, selesa dan tidak terlalu ramai ketika melakukan latihan. Kita masih lagi berjuang dalam endemik COVID-19 ini, jadi perlu patuh juga kepada setiap pesanan, tanggungjawab dan peraturan yang telah pun diberikan. Jadi kalau semua sudah bersedia, kita akan mulakan Kemahiran Sukan Bola Sepak sekarang. Baik, kita masih bersama dengan Coach Fendi untuk Kemahiran Sukan episod seterusnya. Coach, apa khabar? Sihat ya? Alhamdulillah sihat. Ya, terima kasih kerana sudi bersama kami dan memberikan proses pembelajaran yang sangat menarik ini. Okey, hari ini episod kedua, apa yang akan kita lakukan, Coach? Okey, kali ini kita akan tunjukkan ataupun kita akan belajar mengenai kemahiran hantaran jauh. Iaitu spesifiknya bola tinggi. Antara bola tinggi. Jadi antara bola tinggi ada antara elemen yang penting lah. Selepas kita membuat hantaran pendek dan untuk memecah kubu pertahanan lawan, kita perlu buat satu break pass ataupun satu hantaran ke belakang ke kawasan musuh dengan membuat hantaran tinggi. Dan macam mana sebagai seorang pemain bola sepak ni, sebab mungkin keputusan tu perlu dilakukan dengan cepat kan, dengan pantas. Ingin memilih jenis hantaran yang dilakukan tu, macam mana mereka akan dilatih, Coach? Okay, dalam satu sesi latihan, paling penting ialah aktiviti yang kita reka dalam latihan itu ialah menumpukan kepada membuat keputusan untuk membuat hantaran. Jadi kita kena wujudkan situasi permainan dalam setiap latihan, sama ada pemain memilih untuk membuat hantaran pendek, dekat ataupun hantaran jauh. Jadi situasi akan menentukan tindakan yang akan dilakukan oleh pemain. Dan itu yang akan kami lakukan untuk anda untuk episod pada kali ini. Coach dah bersedia untuk ajarkan teknik asas seterusnya ni? Okey, dan kita akan mulakan dengan sesi memanaskan badan. Jom. Baik, seterusnya untuk kali ini, sebelum kita mulakan latihan hantaran jauh ataupun hantaran lambung, bola tinggi, kawalan dan juga hantaran, kita akan memulakan dengan aktiviti memanaskan badan. Dalam aktiviti memanaskan badan, kita akan buat pergerakan dan juga aktiviti simulasi kawalan bola tinggi. Baik, kita akan tunjukkan sekarang. Okey, ke tempat masing-masing. So, pemain akan bergerak dan juga melambung, menghantar bola kepada rakan untuk dikawal dengan menggunakan bahagian dalam kaki. Okey. Saya tunjukkan contoh. Bergerak dalam kawasan ini, bergerak dan lambungkan bola dan tap kembali dan bergerak. Teruskan pergerakan. Okey, teruskan, go. Pergerakan bebas, teruskan buat hantaran, bergerak bebas. Sama ada yang ada bola atau tidak ada bola, bergerak. Jadi pergerakan pertama ni adalah untuk meningkatkan keadaan nadi bagi memastikan jantung mengepam darah ke seluruh tubuh badan untuk aktiviti yang berikutnya. Teruskan pergerakan. Dengan pemain yang ada bola, dengan yang tak ada bola, teruskan bergerak. Jangan bergeri. Jangan berhenti. Gerak saja. Okay, stop. Berhenti. So, kita akan selang-seli dengan dynamic stretching. Kita mulakan dengan abductor. Buka ke tepi. Kiri dan kanan. 10. Okay, teruskan. 2. 3. Baik, teruskan dengan pergerakan dengan bola. Bergerak. Pemain yang ada bola dengan tak ada bola, teruskan. Kali ini menggunakan bahagian paha. Kawalan menggunakan paha. Bergerak. Menggunakan paha. Okey, stop. Okey, untuk kemahiran menahan bola tinggi menggunakan paha, yang paling penting ialah kedudukan paha mesti lurus, tidak boleh terlampau tinggi ataupun terlampau rendah. Dan pastikan bila menerima bola, menyerap, hentakkan bola. Dan jangan
Jangan melawan pergerakan bola. Pastikan tidak berlaku hentakkan bola ke atas. Musuh akan mencuri bola. Okey, cuba. Yes, begitu saja. Okay, move, go. Yes. Gerak pusing, bergerak, teruskan pergerakan. Okey, tukar pemain yang ada bola, lambung bola. Okey, teruskan aktiviti. Cuma tukar orang. Jadi kombinasi tadi kaki dan juga paha. Okey, bergerak. Okey, boleh menggunakan paha, boleh menggunakan kaki, ikut kesesuaian. Dalam masa yang sama, pemain akan menggunakan keputusan untuk menggunakan sama ada paha ataupun kaki dengan keadaan bola yang sampai. Okey, stop. Kita buat dynamic. Bisa change sekali lagi. Okey. Kita akan menggunakan. Tengok. Okey, teruskan. Luruskan kaki di bahagian depan. Okey, angkat kaki tinggi, luruskan. Luruskan kaki. Bagi tegak lah. Pastikan badan tegak, jangan tunduk. Okey. Seterusnya kita akan aktiviti regangan untuk bahagian groin. Pastikan meregangkan otot-otot di bawah paha. Okey. Turun. Kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rehat. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Jadi aktiviti seterusnya ialah akan membuat tendangan ataupun hantaran tinggi. So sudah tentu kita perlu buat regangan di bahagian buku lali dan juga kaki. Okey, bahagian kaki depan tunduk ke bawah dan tekan. Tunduk ke bawah dan tekan. Tukar. Ke belakang. Tukar. Okey. Baik. Jadi aktiviti regangan, pergerakan dan juga otot-otot ni perlu dilakukan dalam keadaan dinamik dan juga statik supaya aktiviti kita dalam aktiviti 1, 2 dan 3 nanti lebih lancar dan mengelakkan sebarang kecederaan. Baik, untuk aktiviti seterusnya, hari ini kita akan buat hantaran jauh ataupun hantaran tinggi ke sasaran kepada rakan. So sebelum tu saya akan tunjukkan teknik ataupun kaedah yang sepatutnya kita lakukan untuk membuat hantaran jauh. Okey, bila kita membuat hantaran jauh, pastikan sentuhan kaki, permukaan kaki dengan bola adalah betul, iaitu sentuh di bahagian bawah bola. Sentuh di bahagian bawah bola dan menggunakan permukaan tali kasut ataupun di bahagian hadapan tali kasut. Di bawah bola. Tapi yang lebih penting apabila membuat tendangan, pergelangan kaki perlu dikunci supaya sentiasa berada ibu jari menunjuk ke arah bawah. Perlu dikunci sehingga selesai membuat tendangan ataupun ansur majunya. Okey, saya akan tunjukkan secara perlahan. Gerakkan bola, pastikan kaki yang tidak menendang menampung keseluruhan berat badan dan juga berada slightly ataupun di tepi bola untuk membuat hantaran. Kemudian hayunkan kaki dan membuat hantaran ke sasaran. Tapi sebelum tu perlu lihat ke arah sasaran dan saat menentuh bola ataupun menendang bola, mata perlulah melihat ke arah bola. Sebab kita nak pastikan kawasan sentuhan kaki dan bola adalah kawasan yang betul bila buat tendangan. Okay, saya akan tunjukkan sebentar lalu. Saya melihat ke arah sasaran, tolak bola dan melihat ke arah bola dan membuat tendangan. Itu adalah kaedah untuk membuat hantaran. Dan satu lagi, apabila kita menerima bola jauh, pastikan pemain bersedia dan pastikan berada di atas berbola kaki, lihat arah bola yang akan datang dan menggunakan sama ada kaki, paha ataupun dada untuk membuat kawalan bola. Okey, bola tinggi. Okey, menggunakan bahagian dalam kaki untuk membuat hantaran. Selalunya kena lembut, menerima bola, menyerap
pergerakan bola. Sekali lagi, gerakkan bola, tengok ke arah sasaran dan menghayun dan mengikut lajak. Baik, seterusnya akan ditunjukkan oleh Coach Kavi dan juga Coach Arafat. Hantaran tinggi, kawalan sama ada paha ataupun menggunakan bahagian dalam kaki. Teruskan. Kawalan. Baik. Pastikan bola sentiasa cushion ataupun menyerap. Tolak bola, pastikan bola bergerak dan membuat hantaran ke sasaran. Okay. Pemain yang menerima bola perlu bersedia sama ada bola akan bergerak sedikit ke kanan dan sedikit ke kiri. Kawalan yang betul. Baik. Teruskan. Baik. Teruskan. Sedikit tinggi. Okey, kawalan paha. Tak apa. Okey, cuba sekali lagi. Kali ini kita akan buat hantaran tinggi dengan kawalan menggunakan paha. Okey, Coach Kavi cuba buat hantaran tinggi. Okay, menggunakan paha. Baik, kawalan terus ke arah bola dan terus membuat hantaran ke Coach Kavi. Juga menggunakan paha. Terus ke arah bola. Baik. Jadi, kedua hantaran kawalan adalah penting dalam permainan supaya kita terus memastikan kelancaran permainan hantaran antara bola pendek dan bola jauh. Jadi, hantaran bola tinggi merupakan elemen penting apabila kita membuat hantaran ataupun mengatur serangan. Baik, untuk aktiviti yang kedua yang kita akan lakukan ialah masih lagi dengan hantaran jauh, bola tinggi. Tapi kali ini kita dalam hantaran tinggi, kita juga akan meletakkan elemen tukar arah. Dalam permainan kita perlu tentukan ke arah kanan, kiri ataupun ke arah pasukan lawan. Jadi dalam aktiviti ini masih lagi menggunakan segitiga dalam jarak antara 10 hingga 15 meter. Apa yang perlu dilakukan ialah pemain akan membuat hantaran, pemain yang menerima bola akan mengawal ke arah permainan dan membuat hantaran ke arah pemain yang satu lagi. Dan perkara ini akan dilakukan berulang-ulang kali. Tapi masih menekankan teknik tendangan dan juga kawalan yang betul. Baik, saya akan tunjukkan satu demo. Seperti biasa, melihat ke arah sasaran. Pastikan lakukan teknik yang betul. Tolak bola dan melihat ke arah bola dan membuat hantaran. Terus bergerak ke arah bola. Okey, semula. Okey. Apabila menerima bola, buat hantar kawalan dan terus membuat hantaran ke pemain yang berikutnya. Okey, saya akan buat sekali lagi. Satu. Hantaran. Kontrol. Tendangan. Go. Gerak sana, gerak. Pi. Okey, go. Kontrol. Pastikan kawalan bola dalam jangkauan. Boleh mengawal bola menggunakan paha. Juga menggunakan bahagian dalam kaki. Teruskan.
Baik, stop. Jadi untuk hantaran bola jauh ataupun bola tinggi, yang paling penting ialah kaki yang tidak menendang bola dan juga pergelangan kaki yang menendang bola. Jadi kaki yang tidak menendang bola pastikan berada di tepi sedikit ke belakang. Apabila membuat ayunan ataupun tendangan, pastikan pergelangan kaki dikunci dan mengayun kaki menyentuh bola. Dan apabila membuat sentuhan dengan bola, pastikan badan berada di antara atas dan juga kaki bola. Kaki tanpa bola di tengahnya. Sentuhan di bawah bola. Jadi teruskan mengikut lajak apabila membuat tendangan. Aktiviti ini perlu dilakukan dengan cermat dan kemas bagi mengelakkan sebarang kecederaan di pergelangan kaki ataupun di kaki. Baik, kita teruskan dengan aktiviti ini. Sekarang ni ubah arah. Apabila ubah arah, pemain juga akan cuba menggunakan kaki kanan ataupun kaki kiri berselang-seli mengawal bola dan membuat tendangan. Okey, kita cubakan. Ubah arah. Teruskan. Kawalan. Paha. Tengok ke sasaran. Good. Lebih baik. Apa bola dekat dah. Guna bola dekat. Minta bola sebelum terima bola, minta bola. Just stop. Ambil bola dekat, ada bola. Tengok target, tengok pemain, tengok rakan di depan, and then buat hantaran. Okey, selain daripada hantaran jauh, kan, yang paling penting juga ialah kawalan bola tinggi ataupun bola jauh. Apa yang kita ajar awal tadi ialah menggunakan bahagian dalam kaki dan juga bahagian paha. Kadang-kadang ada juga bola yang lebih tinggi, pemain-pemain yang boleh juga menggunakan bahagian dada dengan menyerap bola untuk ke bahagian bawah. Baik, untuk aktiviti yang berikutnya kita akan terus buat latihan aktiviti teknikal dan juga taktikal. Mana dalam aktiviti ini kita akan satukan aktiviti teknikal yang kita belajar sebentar tadi dalam teknikal, iaitu antara pemain A dan pemain B untuk membuat hantaran sebelum membuat hantaran jauh. Okey, saya akan tunjukkan contoh untuk latihan ini. Okey, dengan bola. Bola mai. Di belakang sikit. Okey. Okey. Jalan. Buat hantaran. Okey, stop. Okey. Okey, pemain akan membuat kawalan dan juga membuat hantaran kepada rakan sebelum rakan akan membuat hantaran jauh ke grid satu lagi. Jadi antara kemahiran yang perlu ada ialah kawalan, membuat hantaran dan juga membuat hantaran jauh. Okey. Teruskan. Pemain pertama membuat kawalan dan menghantar kepada pemain yang kedua. Rakan akan membuat hantaran ke grid di hadapan. Jadi pemain perlu berkomunikasi antara satu dan dua supaya mengetahui siapa yang akan membuat penerima kawalan dan juga membuat hantaran. Suara, perlukan suara. Pemain, player. Okey, baik. Teruskan. Okey, stop.
Baik, untuk ansur maju daripada aktiviti ini, kita akan mula melibatkan aktiviti 2 lawan 1 membuat hantaran. Jadi pemain perlu berada dalam situasi diberi tekanan sebelum membuat hantaran. Pemain perlu membuat keputusan, bertindak berdasarkan situasi permainan. Saya akan tunjuk contoh. Okey, kita akan buat 2 lawan 1. 2 lawan 1. Saya buat hantaran, you pergi pressure. Okay, ready, pergi pressure. Bola. Sorry. Come. Main. Okay. Okay. Go. Go terus. Cari ruang. Teruskan. Make sure ada ruang baru boleh buat hantaran. Itu dia boleh pressure. Kena cepat, kena cepat, kena cepat. Kan? Itu jangan biar dia defender, jangan biar. Good. Baik, dalam situasi ini 2 lawan 1, pemain perlu membuat keputusan dengan cepat. Sama ada membuat hantaran ataupun masih mengawal bola kerana tidak ada ruang. Jadi sentuhan pertama perlu kan pemain menetapkan ruang untuk membuat hantaran. Okey, aspek keselamatan kali ini memerlukan semua pemain yang terlibat dalam latihan memerlukan minuman air yang secukupnya. Ini bagi mengelakkan dehidrasi di kalangan pemain ketika melakukan aktiviti latihan. Okey, seperti biasa di akhir sesi latihan kita akan teruskan dengan aktiviti menyejukkan badan yang mana kita akan pastikan keadaan nadi kita berada dalam keadaan rehat dan juga kita akan mengurangkan pengumpulan asid laktik pada otot-otot. Kan kita akan teruskan dengan aktiviti manaskan badan. Seperti biasa pemain akan bergerak. Okey, teruskan. Bergerak. Berlari perlahan. Okey, dalam. Skipping. Kelonggaran. Longgarkan otot-otot tangan, kaki dan juga bahu. Teruskan. Jog. Sekali lagi, longgarkan otot-otot bahu, otot kaki. Kali ini pastikan regangan kaki. Teruskan. 1, 2 kali. Buat kiri dan kanan. Yes, teruskan. Kiri dan kanan. Jogging. Lari anak je. Okey. Okey, teruskan. Kiri, kanan. Kiri, kanan. Kiri dan kanan tukar kaki. Good. Go. Kiri, kanan. Good. Go. Okey, teruskan. Sekali lagi. Kiri dan kanan. Aktiviti renggangan bagi bahagian hamstring dan juga gastroc. Teruskan. Okey, teruskan. Okey, dah berada di penghujung untuk episod pada kali ini dan seperti biasa kita tampilkan kepada anda semua bakat-bakat yang kami bawakan untuk kemahiran sukan bola sepak. Coach, macam biasa mungkin ada objektif pembelajaran yang ingin dikongsikan untuk episod kali ini? Baik, terima kasih. So, bagi aktiviti kali ini, hantaran jauh ataupun hantaran lambung adalah satu kemahiran yang sangat penting dalam permainan bola sepak lah. Yeah. Bayangkan satu hantaran jauh boleh menewaskan antara 1 atau 3 barisan pertahanan. Jadi akan menjimatkan masa, menjimatkan ruang dan juga boleh mempercepatkan pergerakan pasukan kita untuk membuat serangan. Coach, mungkin ada yang bertanya sebab yang kita persembahkan tadi adalah bakat-bakat yang memang semua jadi atlet ataupun pemain di sekolah sukan.
kepada mereka yang baru nak bermula ni, apa objektif pembelajaran ataupun kaedah yang mereka boleh lakukan? Berapa kerap perlu dilakukan untuk melakukan latihan, Coach? Bagi pemain-pemain yang baru ataupun baru berjinak-jinak dengan permainan bola sepak ataupun mencuba dengan kemahiran membuat tendangan, apa yang paling penting mereka perlu pastikan kesediaan bahagian anggota tubuh mereka iaitu kaki lah. Perlu melakukan aktiviti dengan betul, iaitu sentiasa mengunci pergelangan kaki ketika membuat tendangan. Itu adalah faktor paling penting dalam membuat tendangan. Kemudian sudah tentu sentuhan bahagian kaki yang penting ialah bahagian atas tali kasut dan juga bahagian bawah bola untuk membuat hantaran. Baik Coach, terima kasih banyak. Pastinya semua yang nak menonton pun kalau terlepas episod pada kali ini dan sebelum ini boleh tonton di YouTube Didik TV KPM. Coach, terima kasih banyak. Coach Arafat dan juga Coach Kavi juga terima kasih banyak bersama dengan 4 pemain bawah 15 tahun dari Sekolah Sukan Tunku Mahkota Ismail kita bawakan. Bukan sahaja pemain outfield tau di atas padang, penjaga gol pun ada. Kita uji dan juga berikan kemahiran sukan. Okey Coach, seperti biasa kita tinggalkan dengan kata-kata semangat buat mereka. Train hard, play smart. Senyum selalu, jumpa lagi kemahiran sukan. Assalamualaikum, bye-bye. Didik TV KPM